Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Haji Khalid Samad, Saudara Ketua Ranting PAS, pimpinan PAS yang ada di sini, PKR, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya inginlah mengucapkan setinggi terima kasih kepada rakan saya, sahabat saya yang berhormat Haji Khalid Samad yang telah pun menjemput saya untuk berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Ya, memanglah sebagaimana yang telah dinyatakan, 56 tahun pegang jawatan dalam parti, 10 tahun Exco Pemuda UMNO Malaysia, 26 tahun jadi ahli Majlis Tinggi UMNO, 30 tahun dalam pentadbiran kerajaan, setiausaha politik, setiausaha parlimen, timbalan menteri-menteri, lepas itu pencen, lepas itu balik semula, keluar UMNO, apa pasal? Tuan-tuan dan puan, tentulah ada sesuatu sebab yang dahsyat, yang sangat dahsyat, yang saya telah pun buat keputusan itu. Memang UMNO yang zaman dulu ni saya megah, minta maaf lah, ya, saya cukup megah masa UMNO dilahirkan, masa saya mula-mula masuk jadi ahli UMNO, pegang jawatan dalam parti tahun 56, AJK Pemuda UMNO Cawangan Kampung Tawa bahagian Baling, Kedah. Masa tu ketua kami almarhum Tengku Abraman Putra Al-Haj. Ya, memang saya sanjung manusia yang mulia, dan rakan-rakan beliau juga waktu itu adalah manusia-manusia yang mulia. Zaman itu orang politik UMNO masuk politik, dia tahu dah ini tempat penghabis duit, penghabis masa, semata-mata untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara. Ini tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, oleh sebab pemimpin zaman itu begitu punya bersikap begitu, maka alhamdulillah mereka telah pun meletakkan batu asas yang begitu kukuh, ya, untuk negara kita, untuk generasi akan datang seterusnya, untuk membina di atas foundation yang mereka telah bina dengan begitu baik sekali. Tapi lama kelamaan tuan-tuan dan puan-puan, perjuangan mulia ni mula dilupa, biasa dengan duit dan sebagainya. Lama-lama tuan-tuan dan puan-puan, rasuah pun mengambil alih, menjadi leluasa, sehingga sekarang ni mereka menggunakan kuasa politik untuk curi juta-juta, tak main dah. Istilah baru, kalau kita tengok dalam surat khabar, dengan bilion. 1 bilion tu 1000 juta ringgit. Jadi curi ribu-ribu juta ringgit, ya. Ni cerita saya, bila cerita ni tuan-tuan dan puan-puan, ini ibadah saya, kerana memang benda ni betul sangat, memang benar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana boleh jadi macam ini? Kenapa jadi macam ini? Saya nak cerita penyakit dalam UMNO, dalam parti saya sendiri. Mungkin di sini pun mungkin ada ahli-ahli UMNO. Saya harap mereka dengar lah, ya, dengar. Sebab tuan-tuan dan puan-puan yang di bawah ni kena nanya, kena tipu, diperkudakan oleh pimpinan mereka untuk kepentingan mereka, tetapi yang di bawah ni tak tahu cerita, ya. Mulanya tuan-tuan dan puan, politik wang. Lama kelamaan tuan-tuan dan puan-puan, timbullah satu istilah yang telah pun diterima ramai dan telah menjadi budaya dalam parti yang menjadi tulang belakang kerajaan yang ada sekarang ni, iaitu UMNO, iaitu politik. Tuan, kita perlu duit, politik, we need money. Sekarang pergi mana-mana pun, menteri ke apa cerita macam tu, tak ada malu-malu, tak ada sorok-sorok. Tan Sri, politik Tan Sri, we need money. Bila kata politik tu perlu duit, maka dihalalkan guna kedudukan kita, kuasa kita
untuk curi duit. Kerana politik perlu duit. Ini senang ya, senang nak faham. Tetapi inilah penyakit yang merosak, yang telah merosakkan parti saya dulu ni. Saya dah tinggal dah. Parti saya dulu ni, tuan-tuan dan puan-puan, dan sikit sebanyak merosakkan negara kita, sedang merosakkan negara kita, dan jadi satu penderhakaan kepada bangsa sendiri, agama sendiri. Politik perlu duit. Okey. Bila politik perlu duit, maka bermakna kita perlu kekalkan kuasa. Kerana kita perlu ada kuasa supaya kita akan ada jawatan-jawatan. Lepas tu kita guna jawatan-jawatan tersebut untuk curi duit, untuk supaya politik perlu duit. Ini. Politik perlu duit, maka kita guna duit untuk pegang jawatan. Yang ni guna jawatan tu untuk curi, belanja balik untuk politik. Kebas sikit. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, penyakit yang paling dahsyat sekarang ni. Jadi kalau perlu kekalkan kuasa, zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin zaman dulu gentleman politician. Saya pernah duduk bersama Tengku, almarhum Tengku Tan Sri Senu arwah, Pak Khair Johari. Saya dengar dia orang bercakap, berhujah, bincang dan sebagainya. Semua saya tahu gentleman politician. Dia dah tahu dah bahawa dalam negara ini rakyat berkuasa, rakyat berdaulat. Dia terima Tengku, Tun Razak, Tun Hussein On, mereka ni semua past lawyer di England. Past lawyer di England. Ya. Dan mereka lah yang menentukan bahawa dalam Malaysia merdeka ni kita pilih sistem demokrasi Westminster. Bermakna negara dalam negara ni yang merdeka adalah rakyat. Rakyat berkuasa mutlak. Ya, kuasa. Bukan parti perikatan, bukan Tengku Abdul Rahman, tetapi rakyat biasa. Dan Tengku memastikan bahawa rakyat akan terus-menerus berkuasa. Tak ada kekeliruan. Maka dia pujuk raja-raja juga sign. Dulu raja-raja adalah raja mutlak. Dia kuasai dia dalam negeri-negeri Melayu masa tu. Tapi Tengku pujuk dia sign, bagi serah negeri Melayu ni kepada rakyat. Bermakna British serah bagi merdeka kepada rakyat, raja-raja Melayu pun bagi kemerdekaan kepada rakyat. Jadi rakyat yang berkuasa. Jadi pimpinan UMNO masa awal tu, pimpinan Barisan Nasional waktu tu lah, perikatan waktu tu, mereka semua sedar ni bahawa this country belongs to the rakyat, dipunyai oleh rakyat. Jadi mereka akan bekerja dengan ikhlas. Sikap dia, insya-Allah kita akan menang sebab kita ikhlas. Tapi kalau kita kalah, tak apalah. Nak buat macam mana? Tak perlulah hempas pulas, tipu, helah apa semua ni untuk kekalkan kuasa. Sebab kita di sini, bila dapat jawatan, duit kita habis, masa kita habis. Ya, kita nak berkhidmat, tapi kalau rakyat tak mahu, tak apalah, nak buat macam mana? Tak apa. Tapi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, dah berlain dah. Kita perlu duit. Perlu duit. Tak habis-habis perlu duit. Bermakna kena hampas pulas untuk kekalkan kuasa. Jadi nak kekalkan kuasa macam mana? Tadi YB Khalid ada menyatakan surat khabar di Canada. Tuduh Datuk Seri Najib lah antara seorang demokrat palsu. Kata demokrat, kita mesti transformasi politik, tapi palsu. Kununya demokrasi, tetapi yang buat tu dictatorship sebenarnya. Dictatorship. Jadi saya nak cerita sikit ya. Nak kena kekal kuasa. Satu tadi politik, satu pekat istilah yang jadi budaya, jadi kotor. Politik perlu wang. Ada satu lagi, orang kita. Orang kita. Okey. Jadi organ-organ kerajaan, tempat-tempat ni, tempat-tempat yang kita pegang kuasa ni. Nombor satu, Suruhanjaya Pilihan Raya, cukup penting. Ini akan bantu kita kekalkan kuasa kita. Dia itu nak pencen dah. Siapa nak ganti dia? Tengok
Ni tak boleh, dia ni ketegak sikit. Dia ni so-so tak boleh harap juga. Hak ni, dia ni kalau kita bagi dia ulok kat dia sikit, dia dengar cakap kita, okey kita ambil dia. Pasal dia orang kita. Letak orang kita jadi pengurusi, jadi timbalan pengurusi, segala sinarai pengundi semua kita boleh posok dengan orang Nepal lah, orang Bangladesh, apa semua bubuh ramai-ramai. Dia akan tolong kita, orang kita. Lepas tu puncak-puncak lain, polis, dia tu nak pencen, siapa nak ganti? Kena cari letak orang kita. Tangkap, suruh tangkap, suruh lepas. Lepas tu kena pergi bicara. Hak ketua hakim kena letak orang kita. Mahkamah dalam demokrasi, mahkamah mesti bebas, independence of the judiciary. Memang demokrasi bebas, dalam perlembagaan semua bebas. Tapi bila letak orang kita, selamat. Orang kita. Angkatan bersenjata, kena letak orang kita. Lepas tu peguam negara, polis siasatlah macam mana pun, akhirnya peguam negara akan menentukan siapa kita nak dakwa, siapa kita nak lepas. Kenal itu penting. Kena letak orang kita. Itu kenal orang kita yang sungguh-sungguh. Yang kuat betul-betul. Jadi orang kita, nama saja demokrasi, tuan-tuan dan puan-puan, sebenar-benarnya dictatorship. Tetapi yang paling dahsyat, nombor satu, tuan-tuan dan puan-puan, antara demokrasi dengan dictatorship adalah media massa. Kalau media massa tak bebas, jangan cakap kita negara demokrasi. Di Malaysia ni, tuan-tuan dan puan-puan, ini saya cerita ni semua orang boleh faham. Lala tu faham. Kalau kita cerita bab-bab lain, kita dari segi pengundi palsu apa semua, kita susah nak fikir. Tapi hak ni semua, petiklah TV tang mana pun, hak depa punya semua. 100% TV, satu suara. Fitnah. Tak ada gambar apa, Najib sak Rosmah sak itulah itu. 100% TV dalam Malaysia kita ni hak depa punya. 100% radio dia orang punya. 100% surat khabar arus perdana hak dia orang punya. Rakyat kebanyakan dia bergantung kepada media massa arus perdana untuk news dia. Tengok petik kat mana pun nampak muka depa ya. Muka Khalid tak pernah nampak. Sekarang Kadi Syekh Fazil pun terus gelap terus. Dulu ada kat tayar sekali-sekala. Habis gelap. Tuan-tuan dan puan-puan, 100% TV, radio, surat khabar arus perdana, 100% dikontrol oleh kerajaan yang ada. Ini bukanlah demokrasi. Ini bukan demokrasi, tuan-tuan dan puan. Jadi semua kontrol lah. Nama demokrasi, tetapi sebenarnya dictatorship. Nak ada pilihan raya, nak ada itu, nak pergi tepuk sini, berucap rata-rata kita demokrasi tulen dan sebagainya. Tetapi orang dah tahu dah, sampai ke Kanada tu, demokrasi palsu. Dia samakan pimpinan kita ni dengan Hosni Mubarak, demokrasi juga. Ni Hun Sen di Cambodia, demokrasi juga. Apa seorang lagi di Ethiopia pun demokrasi palsu juga. Korea Utara pun dia kata dia negara demokrasi. Korea Utara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah kedudukan. Nak kekalkan nama demokrasi tapi kontrol semua dengan orang kita. Okey, kuasa dah ada, tak cukup lagi. Sebab kita nak cari duit. Nak curi duit. Ni second pula ni. Nak letak orang kita. JKR banyak kontrak tu. Ini kena letak orang kita. Kontrak banyak. Kalau kata projek tu 4 juta, penet 8 juta, orang kita akan buat jadi 8 juta. Lepas tu direct nego. Tenaga nasional banyak kontrak, letak orang kita. Telekom banyak ni, letak orang kita.
GLC, khazanah lah, itulah ini, letak orang kita. Petronas, letak orang kita. Orang kita, orang kita, orang kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, rakyat tenganga berbilion-bilion ringgit tiap-tiap tahun tirih masuk ke poket orang cara haram, dikena curi, bawa pergi ke luar negeri. Saya tahu sangatlah ni. Tu yang saya lari dari UMNO tu. Bukan apa sangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini kedudukan kita. Percayalah kat saya, kalau negeri kita bersih, dan negeri kita hanya boleh bersih kalau kita benar-benar demokrasi tulen. Macam di Indonesia sekarang ni, macam mana dia boleh membenteras rasuah cukup kuat dulu, sekarang turun kadar rasuah ni. Sebab dia ada demokrasi yang tulen, bebas TV dia, bebas surat khabar dia, bebas rakyat dia, boleh demonstrasi, boleh tunjuk perasaan, bebas surat khabar, radio dia dan sebagainya, bebas. Kalau kita bebas, kita tulen, demokrasi tulen tuan-tuan dan puan-puan, media kita bebas, kita tak ada rasuah, tak ada keterisan, tak ada keborusan dan sebagainya, kita akan tambah dalam bajet kita ni duit income kerajaan tak kurang daripada 50 bilion setiap tahun. 50 bilion. Habis kurang, kita akan tambah. Pasal kita save duit mata-mata. Sebab rakyat ni. Bermakna 50 bilion tiap-tiap tahun kalau tambah. Tak ada orang miskin dalam Malaysia ni. Dan dalam masa sekejap saja kita boleh lebih pada Singapura, tuan-tuan dan puan-puan, dari segi peningkatan ekonomi rakyat ni. Lebih pada Singapura, percaya kat saya. Kalau negeri kita benar-benar bersih, tidak ada rasuah, kita mengamalkan demokrasi tulen, ekonomi kita akan lebih hebat daripada Singapura dalam masa yang paling singkat. Apa yang kita tak ada? Minyak, gas, kelapa sawit, segala-galanya ada. Pasal apa duit kita dulu start satu dengan satu sama, RM1 dengan $1 sama. Sekarang ni kita kena 2.5, dekat-dekat 2.5 ringgit, sama dengan $1 Singapura. Singapura bawa main $1 Singapura, kat Malaysia dia dapat RM2.5 punya jas. Walhal dia tu tak ada apa-apa, tapi dia ada kerajaan yang bersih, ya, kerajaan yang bersih, alhamdulillah, tidak ada rasuah. Maka gitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini ceritanya. Jadi tadi Haji yang berhormat ucap awal tadi ni, saya bersama dengan dia. Dia kata kenapa dia orang ni duk tunda-tunda election. Saya suka dia orang tunda. Pasal depa janji tak ditunai. Saya puji depa buat pasal duk tipu pilihan raya. Duk tipu tak berhenti-berhenti. Jadi rakyat terpaksa, rakyat sekarang dah cerdik sikit dah. Ada ni alternatif media, bolehlah sikit-sikit. Tapi kebanyakan orang kampung tak tengok pun alternatif media ni. Dia tak tahu komputer apa semua ni. Dia tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi ada bersih satu. Jangan tak tuntut pilihan raya yang bersih dan adil. Tak ada apa. Satu ya. Basic, segala-galanya basic. Tuntut pilihan raya yang bersih. Aman. Tuntut tu ya. Ya, bagi kembalikanlah kemerdekaan kami. Dulu dia merdeka dah. Lepas tu merdeka dia tu hakis dalam perjalanan. Sekarang dah sedar, kembalikan kemerdekaan kami. Dan nombor satu dalam kemerdekaan adalah hak untuk pilih kerajaan dalam pilihan raya yang adil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersih satu, tak juga dia buat dengar. Dia buat tak dengar ya. Lepas tu buat bersih kedua. Bersih kedua cukup berjaya. Satu dunia orang laporkan, apa ada kena Malaysia? Kita nak Malaysia ni demokrasi tulen. Rupanya pilihan raya pun tak bersih. Pilihan raya pun dia orang tipu. Dunia ada mula marah kepada pimpinan kerajaan Malaysia ni. Bila macam itu, dia ada orang semua nasihat dia. Dunia ada marah ni. Semua United Nations pun dah marah dah. Mereka dah tahu dah rahsia kita, bahawa kita ni tipu rakyat. Jadi dia pun buatlah kenyataan. Saya akan lancarkan transformasi politik.
Wah, bohong. Transformasi politik. Saya akan tubuhkan satu jawatankuasa khas di parlimen. Dan kita akan jemput untuk menunjukkan keikhlasan kita, akan jemput wakil-wakil pembangkang juga duduk dalam, wakil dia duduk dalam jawatankuasa khas ni. Kerana kita nak rangka supaya ada pilihan raya yang bebas dan telus dan adil dan sebagainya. Mesyuaratlah punya mesyuarat. Saya pun pergi sampai ke Johor untuk kemukakan pandangan-pandangan saya. Kena start dulu, kalau nak ada pilihan raya yang bebas, start dulu dengan a free media. Atasi segala-galanya, saya kata. Saya cakap di Johor Bahru masa tu. Okey. Lepas tu terimalah. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Yang boleh tu semua hak kecil-kecil. Hak besar-besar semua tak boleh. Lepas tu sampai pukul 3 mesyuarat. Ya, sepi 3 pagi stop jam di parlimen tu. Ya, lulus. Hak lulus semua hak kacang putih. 8 perkara kononnya. Okey, sekarang bila kata kita mesti ada pilihan raya yang bebas, Najib kata, "Oi, kita dah terima dah semua. Kita dah terima 8 perkara, kita dah terima." Tak apalah terima. Yang nak buat tu bila? Terima tu betul lah, bila laksana tu bila? Tu tak laksana, tak sebut langsung. Nak start tu media kena beri bebas. Baru ni Datuk Rais yatim. Ini menteri cabuk ni. Kerja dia ini ya, kerja dia sepanjang masa. Ini ya. Oi, kita ni akan laksanakan apa yang telah dipersetujui, iaitu kita nak bagi media kita bebas. Kita nak beri peluang yang adil kepada pembangkang sewaktu pilihan raya. Sewaktu pilihan raya 10 hari ya. Nak bebas macam mana? Apa dia yang nak bagi bebas? Bunyi cukup sedap. Kita akan bagi dia masa untuk dia siarkan manifesto dia. Nak siarkan manifesto dia setengah jam. Dahlah bagi kudunya bebas media 10 hari atau 7 hari waktu pilihan raya. Waktu pilihan raya. Kebebasan maksudnya boleh siarkan manifesto dia. Punya penipu lah. Bila kita kata bebas panjang masa lah. Okey, kalau tak boleh itu satu perkara jangka panjang. Sekurang-kurang bebas waktu countdown time. Countdown to the election. 3-4 bulan sebelum election, patut bebas sikit-sikit. Bukan nak suruh bebas banyak-banyak sangat. Kalau dia ada 100 jam, bagi kita 2 jam pun cukup. Ya. 2 jam, 100 jam, bagi kita sejam pun cukup. Kadir Syekh Fazil waktu jadi Menteri Penerangan dulu, hang buat apa? Saya buat. Saya bagi peluang. Saya anjurkan, walaupun parti saya hentam saya anjurkan debat perdana tiap-tiap minggu sejam, tiap-tiap minggu sejam. Saya jemput pembangkang duduk bersama dengan orang kajian, ada isu-isu tentu bahas secara bebas. Semua orang PAS, orang keadilan boleh tengok. Tak ada masalah. Dan saya bagi juga waktu-waktu tertentu untuk kajian PAS, untuk kajian Terengganu. Jangan setakat bagi, saya bawa dia orang pergi luar negeri. Sama-sama promosi pelancongan. Sama-sama promosi pelancongan. Saya laksana. Bila perayaan kemerdekaan 6 tahun saya jadi pengurusi kebangsaan, saya mula-mula start saya pergi jumpa menghadap Tok Guru Ni Aziz dengan Hadi Awang di Terengganu dan Lim Kit Siang. Saya kata merdeka kita kena beraya sama-sama. Merdeka ni hak punya kita. Sekarang merdeka pun dia ada politikan. Merdeka satu Malaysia. Apa merdeka? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, korak segala-galanya. Jadi ringkas cerita, ada 20 minit lagi sebelum polis tangkap kita. Yang saya rasa benar-benar tak sedap, yang saya rasa sampai sekarang, saya rasa benar-benar tak sedap. Saya anak buah Dato' Harun Drih, Ketua Pemuda UMNO Malaysia pada tahun 70. Selepas Mei 1369, dia Menteri Besar Selangor. Memang satu pejuang bangsa, nasionalis, hero saya.
hero saya. Kami antara yang memperjuangkan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru very simple. Mana-mana juga masyarakat, kalau ada satu kaum ketinggalan jauh, satu kaum terlalu maju, nahas jawabnya. Jadi social justice mesti kena rapatkan jurang. Dulu kita tak kisah, maka jawabnya Mei 1369. Jadi semua orang setuju untuk mengatakan, pastikan supaya Mei 13 tak berlaku lagi, semua orang bahagia, maka jurang perbezaan sosial ekonomi antara kaum mesti dikurangkan. Semua pemimpin Cina waktu tu, Tan Chi Kun, Lim Kee Siang, semua sokong. Dalam bahasa Inggerisnya, is a policy steeped in long-term national security. Untuk kebaikan jangka panjang semua. Perjuangan UMNO untuk bangsa, agama dan negara. Perjuangan konteks UMNO ni, perjuangan bangsa, agama dan negara. Jadi UMNO ni, United Malays, jadi bangsa maknanya bangsa Melayu. Okey. Jadi UMNO ni kena berjuang untuk bangsa Melayu, bukan untuk ahli UMNO. Sekarang jadi bukan ahli UMNO saya, ahli UMNO yang ramai ni semua jadi kuda lepas ya. Untuk elit UMNO. Perjuangan UMNO dah jadi untuk elit UMNO, bukan lagi untuk ahli-ahli UMNO. Okey. Yang saya sedih sangat tuan-tuan dan puan-puan. Ni dengarlah cerita. Ini cukup penting. Mungkin orang ingat benda ni tak penting, tapi bagi saya ini satu penderhakaan yang paling dahsyat. Saya bercakap bab ni dalam majlis tinggi, saya bercakap dalam kabinet, saya bercakap dengan kawan-kawan saya, entah tak benda ni masuk ke sini. Antara perkara yang saya sangat-sangat kecewa. Saya tahu roh Datuk Harun, Tun Razak, Tun Dr. Ismail, Tengku apa semua tu berkelumpuk dalam kubur. Menyesal, kesal tentang penderhakaan kepada bangsa sendiri. Iaitu dipolitikkan soal-soal pembangunan. Bantuan baja kepada petani, bantuan beasiswa kecil kepada anak-anak sekolah pergi sekolah rendah ni di kampung-kampung, bantuan kepada sekolah-sekolah agama, bantuan kepada ayam itik, bantuan baiki rumah. Ibu tunggal anak 4-5 miskin duduk di rumah buruk. Semuanya tak boleh bagi sebab dia tu sokong PAS, dia tu merep kepada PAS, atau dia tak tahu di keluarga dia orang PAS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang sedihnya setengah, kita anggap setengah orang Melayu di Semenanjung ni adalah yang tak sokong UMNO. Tak sokong UMNO. Jadi setengah bangsa Melayu ni sejak 50 tahun, sejak kita merdeka, telah pun terkeluar dari arus pembangunan negara. Tetapi mereka ni dia maruah, ada maruah. Kamu nak bantuan? Kamu pergi jumpa ketua UMNO cawangan. Kamu nak bantuan? Pergi jumpa pengurusi JKK. Pergi jumpa, sorry lah kamu tak boleh. Nak makna tak? Isi borang. Jadi maruah. Jadi ringkasnya nak kata, ini saya ni orang kuat, saya orang kuat, saya kerajaan. Ni nasi saya ni sedap ni, ada lauk ayam, ada lauk macam-macam. Kamu lapar, kamu nak ya? Kamu nak? Boleh, saya boleh bagi. Nak? Okey, mai merangkak dulu. Merangkak, mai. Sampai dengan saya bangun, tabik saya sekali, baru saya bagi. Lebih kurang macam itulah ceritanya. Ini tuan-tuan dan puan sebenarnya sedang berlaku di kawasan saya, sebab saya sedar apa dia tu DEB. Ya, saya sedar. Maka di kawasan saya 30 tahun saya jadi wakil rakyat, setiap kali ada pegawai saya panggil dia, saya kata sorry, di Kulim Badak kawasan saya ni no politik dari segi bagi bantuan. Siapa layak bagilah. Orang saya orang UMNO bising, masuk sini, keluar di sini, saya akan mempertahankan dia. Kita tak ada masalah kezaliman di sana. Tempat-tempat lain 50 tahun tuan-tuan dan puan zalim. Yang paling dahsyat itu bermakna tu, jadi perjuangan nak close gap tak ada. Lama-lama bagi kat bantuan, orang yang tak layak pun dapat bantuan. Sebab yang layak tu kita boikot. Ini ceritanya, pembaziran.
Tapi ni dari segi individu, dosa besar dah tu. Okey. Dari segi negeri-negeri pula. Negeri-negeri. Kelantan. Duk tak duk pilih PAS jadi kerajaan. Ni Aziz Tok Guru jadi menteri besar. Oi, jahat orang Kelantan ni. Kita kena ajak mereka sikit. Kena ajak kerajaan Kelantan. Rakyat Kelantan kita kena ajak sikit. Tak ada peduli. Walaupun dia 95% orang Melayu dan orang Islam, kita tidak peduli. Kita kena ajak mereka sikit. Macam mana nak ajar dia? Macam mana dia ajar? Dalam perlembagaan dah tercatat. Masa Raja-Raja Melayu sign dulu ni, serah negeri dia ni kepada persekutuan. Senang ke? Jadi Raja-Raja Melayu pastikan sebab rakyat bila dah jadi persekutuan tanah Melayu dulu, maka setiap orang peniaga-peniaga yang untung bayar cukai kat siapa? Bayar kat Kuala Lumpur. Income tax bayar kat cukai, corporate tax company kita untung bayar kat Kuala Lumpur. Income tax pun bayar ke Kuala Lumpur. Sorry lah saya 4 tahun cuti kan. Sekarang terkejut sikit. Letak atas boleh. Dah okey dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baik Kuala Lumpur. Jadi raja-raja pastikan persekutuan kena bagi balik duit kat negeri-negeri. Termaktub dalam perlembagaan, antaranya dinamakan per capita income. Kalau penduduk dia lebih, dapat lebih. Selangor pun dapat, Kedah dapat. Satu lagi road grant. Ada 2-3 jenis lagi lah. Mesti diberi. Mesti, satu kemestian bagi. Bila dah rakyat pilih PAS jadi kerajaan, kita kena ajak dia sikit. Patut bagi duit tu berapa-berapa juta kan entah bulan 1. Duit itulah kerajaan negeri nak guna bayar gaji, nak buat baiki surau, madrasah dan sebagainya. Duit itulah nak bayar gaji untuk pegawai kerajaan negeri dan sebagainya. Kita ajak bagi bulan 10. Sepatutnya bagi 1 bulan 10. Bulan 10 pun bagi 30% sudah. Bila orang kata persen 30%. Oi, duit tak ada. Bagi tahun depan. Sengaja seksa. Kan? Dulu dia seksanya Kelantan. Lepas tu diseksanya Terengganu. Sekarang dia duk seksa negeri saya Kedah. Saya tahu tiap-tiap bulan nak bayar gaji melilau. Tak ada sebab duit yang dijanji tak diberi. Sama juga tuan-tuan macam budak-budak. Dah terjamin ada agreement 5% duit minyak gas kena bagi balik kat negeri. Dulu berpuluh tahun Wan Mokhtar jadi menteri besar Terengganu, orang UMNO beri. Lepas tu bila PAS naik, terus berhenti. Mana boleh macam tu? Berhenti. Tak boleh kononnya itu, tak boleh pergi mahkamah apa semua pun. Puak dia orang kita ada di mahkamah. Orang kita ada di mahkamah. Ya. Jadi tuan-tuan, lepas tu menang balik baru ni, menang balik. Puak dia boleh pula dah. Boleh pula. Macam mana buat macam tu? Jadi ringkasnya, individu pun dia hukum. Negeri-negeri Melayu pun dihukum. Jadi Jabatan Statistik di Kuala Lumpur ni kira jumlah dan sebagainya. Lepas 50 tahun merdeka, rupa-rupanya gap jurang antara Bumiputera dengan Bumiputera bukan kian rapat, lagi luas. Memang kita naik, tapi depa naik lagi dahsyat. Lagi luas tuan-tuan dan puan-puan. Bila kawan-kawan saya Cina, orang India ni kata saya, mana boleh macam tu? How can that be? Perdana Menteri orang you. Timbalan Perdana Menteri orang you, Menteri Kewangan orang you, menteri-menteri yang penting semua orang you, menteri besar orang you, esko-esko orang you, bank-bank pun sekarang orang you. Macam mana macam itu? How can that be? Sebabnya pimpinan Melayu sendiri dahaka kepada bangsa dia sendiri. Maka itulah dia sebabnya. Dosa-dosa yang paling. Percaya kat saya, pimpinan UMNO yang mulia zaman dulu terkelupak dalam kubur macam saya ada kelupak sekarang ni. Itu sebabnya. Dosa yang paling besar. Jadi tuan-tuan puan, tipu, rasuah, orang kita merata-rata, curi tak berhenti-berhenti tuan-tuan dan puan-puan. Rakyat tak sebodoh itu.
Walaupun kontrol sok khabar, tonton TV, tak ada duit. Pilihan raya 2008, rakyat pum memberontak. Rakyat memberontak pilihan raya 2008. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan pembangkang ni, tak ada TV, tak ada radio, tak ada suara khabar, tak ada duit, calon pun tak nak bertanding. Terpaksa percaya segala kata-kata apa semua ni calon. Kata semua apa ni calon. Lompat. Ya, jadi calon. Tapi bila main undi menang. Menang Pening, menang Kedah. Tak pernah mimpi Kedah boleh menang. Penang menang, Perak menang, Selangor menang, wilayah persekutuan menang, Negeri Sembilan nyari-nyari menang, Kelantan menang. Jumlah-jumlah walaupun kerusi mereka banyak, jumlah popular vote, undi-undi yang Pakatan dapat dengan Barisan Nasional dapat, rupanya lebih pada 50% undi rakyat Semenanjung ni, di Semenanjung undi Pakatan Rakyat. Tu dia. Kalau ikut popular vote, ada setengah-setengah negeri ikut popular vote. Ini hajat di Putrajaya adalah Pakatan Rakyat. Itu tahun 2008. Campur dengan undi ni, puak yang di rumah panjang yang tak tahu apa, dengar cakap tuan rumah saja semua. Campur undi-undi ni rumah panjang memai kat Kuala Lumpur, turun sikit, tak banyak pun. 47.9%. 48%. Jadi 48%, 52%. Depa ni bila bertanding RM10,000. Depa bertanding RM1,000,000. RM10,000 lawan RM1,000,000. TV tak ada, radio tak ada gitu. Dapat 48%. Ini cerita rakyat memberontak. Bila ada terkejut tuan-tuan dan puan-puan, si Najib pun pergilah merata-rata. Ni Pak Lah kena berhenti. Terkejut, dia pun kena berhenti. Lepas tu si puak-puak yang ada sekarang ni naik. Pergi bersyarah. Kita mesti berubah. Transformasi politik, transformasi ekonomi, macam-macam ni sampai kita pening kepala tak tahu. Okey, transformasi. Kita mesti berubah. Jika tidak, kita akan diubah. Ya. Dahsyat. Yang duk menyalak duk kepada ni ahli UMNO di bawah ni. Ahli UMNO di cawangan-cawangan ni. Kita mesti berubah. Jika tidak, kita akan diubah. Mana kamu ni kena berubah perangai hamba. Jika tidak, ni rakyat dah tahu dia, rakyat marah ni. Kalau kamu tak berubah ni, pilihan raya akan datang mampu habis. Tu dia. Yang rakyat di bawah garu kepala. Dia suruh kita ubah, apa dia yang kita buat? Suruh panjat pokok, pasang bendera Barisan Nasional, kita panjat, dapat 2 rupang. Yang suruh ubah, apa kita nak ubah? Tak tahu. Nak ubah tu kena pimpinan lah kena ubah. Pimpinan yang kena ubah. Dari atas ni, yang paling atas kena ubah. Dia orang ni boleh berubah ke tuan-tuan dan perempuan? Tak boleh. Sejarah dunia 6,000-8,000 tahun ni dah buktikan kepada kita. Mana-mana juga kerajaan yang memerintah lebih pada 30-40 tahun, perangai huduh, perangai busuk ni akan berakar umbi dalam masuk tuan-tuan dan puan-puan. Mana nak boleh ubah? Cuba nak ubah lagi masuk dalam. Macam kita tengok sekarang, lagi lama lagi teruk, lagi lama lagi bilion, lagi bilion, lagi bilion depa curi tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh ubah punya dah. Kita tidak ada pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Rakyat tidak ada pilihan. Betul dia kata, kalau tak ubah maka kita akan diubah. Kita akan diubah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tahu cerita dalam luar. Saya tahu berapa bilion sana dicuri, ini dicuri. Saya tahu sangat-sangat. Cerita panjang ni. Panjang. Tapi ringkasnya saya nak kata. Dengarlah cakap orang muda ni. Demi Allah. Demi Allah. Ya, demi Allah ni berat ni, berat, cukup berat. Saya tahu cerita dalam luar. Dan saya yakin
Selepas saya timbang, saya ni peguam juga, dilatih untuk fikir secara imbang. Ya. Ya. Saya dah tahu, kalau cerita ni pembangkang pun bukan betul sangat pun. Tak apa, hatu pun kita consider jugalah. Semua lepas timbang, ya, timbang segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan India, demi Allah saya yakin, kalau kita kasihkan generasi kita akan datang, kalau kita kasihkan negara kita Malaysia yang begitu indah, kalau kita kasihkan bangsa Malaysia kita ni, semua kaum, semua agama ni, kalau kita kasihkan orang Melayu yang masih tertinggal ni, kalau kita kasihkan agama kita yang suci, tuan-tuan dan puan, kita tidak ada pilihan, terpaksa ubah di Putrajaya. Dan kita juga terpaksa mempertahankan kerajaan-kerajaan negeri yang kita telah pemenang, dan mempertahankan kawan-kawan kita yang telah pemenang, dan kita juga terpaksa cari jalan untuk menang di negeri-negeri lain yang belum pun kita menang, tuan-tuan dan puan. Demi Allah saya yakin itu. Saya yakin sangat-sangat. There's no other way. No other way. Because they just cannot change. Dia tak boleh ubah dah. Dia tak boleh ubah dah. Nanya. Lagi lama lagi kita nanya. Cakap pasal perjuangan bangsa-bangsa kita lagi akan menurun. Lagi akan turun. Saya yakin kita kena ubah. Jadi marilah, sambil kita kerja kuat, marilah juga kita sama-sama berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan kita, akan memberi petunjuk kepada rakyat, semua rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Bila mai pilihan raya akan datang ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri petunjuk kepada mereka supaya mereka akan bantu kita menang, dan kita akan tubuh sebuah kerajaan yang benar-benar bersih, sebuah kerajaan yang benar-benar mulia, bersih dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bersih dan mulia di sisi rakyat, dan bersih juga di sisi generasi akan datang, tuan-tuan dan puan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.